Seorang ulama berkata, al-ilmu saydun wa qayduhul kitabah. Ilmu adalah binatang buruan dan tali pengikatnya adalah menulis. Dalam perkataan yang lain, seorang ulama berkata, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Daripada dua kenyataan ini, dapatlah kita fahami peri pentingnya ilmu yang didengari. Ilmu yang dipelajari itu dicatat, ditulis. Namun pada hari ini, anak-anak murid berada di level Imam Syafi'i. Datang ke kelas tanpa membuat sebarang catatan. Dan ilmu ulama yang terdahulu, bagaimana boleh sampai kepada kita? Imam Syafi'i telah meninggal dunia. Imam Abu Hanifah telah meninggal dunia. Imam Bukhari telah pergi meninggalkan kita. Ilmu itu dapat sampai kepada kita melalui pembukuan, tulisan-tulisan yang mereka telah abadikan dalam bentuk kitab-kitab. Walaupun Imam Syafi'i meninggal dunia lebih 1000 tahun sebelum kita, namun ilmunya masih bersifat malar segar yang terus dipelajari. Apabila kita mempelajari kitab-kitab ulama 1000 tahun lepas, kita tidak mempelajarinya sebagai mempelajari kitab antik ataupun mempelajari kitab kuno, tetapi mempelajarinya sebagai suatu ilmu yang terus segar. Guru ni ada dua jenis. Yang pertama, syaikhun natiq, guru yang bercakap. Dan yang kedua adalah syaikhun samit, guru yang tidak berkata-kata, diam. Guru yang berkata-kata ini adalah ustaz, cikgu, pensyarah, profesor, doktor yang ajar kita. Dengan kita memberi tumpuan kepada pengajian dia, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, maka kita mendapat sesuatu pelajaran, input dari penyampaiannya. Namun guru seperti ini ada had batas umurnya sampai waktu dia akan pergi meninggalkan kita. Ribuan ulama, puluhan ribu ulama yang telah pergi 1000 tahun lepas, 800 tahun lepas, bagaimanakah ilmu mereka itu dapat terus tersimpan secara bergenerasi? Adalah dengan buku, adalah dengan kitab. Maka bukulah yang dimaksudkan oleh ulama sebagai guru yang tidak berkata-kata. Guru yang tidak berkata-kata ini, dia tidak ada had umur. Walaupun penulisnya telah meninggal dunia 1000 tahun lepas, namun kita masih boleh mengambil manfaat daripada ilmunya. Dan guru yang tidak berkata-kata ini iaitu buku, dan sekarang ini pun kita berada di pesta buku Selangor antarabangsa. Pesta buku antarabangsa Selangor. Maka dijual pelbagai buku, pelbagai kitab. Dan untuk memandaikan bangsa kita, maka perlu wujudkan kegairahan, keinginan untuk membaca. Untuk membaca. Mungkin kita tak berkesempatan jumpa dengan tok guru, dengan profesor si fulan kerana mungkin dia berada jauh daripada kita. Ataupun dia telah pergi lebih awal daripada kita, namun ilmunya masih dapat dipelajari, masih dapat diterokai sehinggalah hari ini. Dan guru yang tidak berkata-kata ini, kita boleh bawa dia masuk dalam kereta. Kita boleh bawa masuk dia dalam ruang tamu rumah kita. Kita boleh bawa dia dalam bilik tidur rumah kita. Di mana sahaja kita boleh bawa dia dan kita boleh mengambil manfaat daripada dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan agama, menurunkan kitab, iaitu Al-Quran. Menurunkan kitab, iaitu Al-Quran. Dan kitab Al-Quran itu yang disebut di awal surah Al-Baqarah, Dzalikal kitab. Kitab itu.
Bukan hanya disampaikan melalui mulut, tetapi ditulis, dicatat, dibaca, kerana itulah kitarannya, pusingannya bagaimana ilmu itu terhasil dan dihasilkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang mencintai ilmu. Justru kalau kita nak membaca, pilihlah kitab yang bagus. Pilihlah buku yang memberi manfaat. Ada seorang ulama kata membaca satu buku yang bagus lebih daripada sekali adalah lebih baik daripada membaca satu, dua, tiga buku tapi hanya sekali sahaja. Dan bila kita baca buku satu orang, misalnya ulama, seolah-olah kita berdamping, bersahabat ataupun bersohbah bersama-sama dengan dia, maka jadilah generasi yang membaca buku. Datanglah beramai-ramai ke pesta buku Selangor yang masih dibuka sehinggalah pada hari Ahad ini, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi cari buku, jadilah pendamping pada buku kerana kat situ banyak ilmu kan Ustaz kan. Terima kasih banyak.